Kak Norizam kita, insya-Allah Ustaz Zul dan Kak Norizam bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Saya rasa macam sejam tu macam sekejap je masa. Tetapi itulah dipanggil keberkatan kita duduk dalam majlis ilmu. Kita rasa macam kita dah duduk lama. Dia macam kita main telefon. Dia macam tak perasan dah berapa lama. Begitulah juga apabila kita dah mula rasa benda tu best. Duduk dalam majlis ilmu, kita pun rasa benda tu sekejap je masa berlalu. Assalamualaikum semua. Nama saya Norizam binti Abdul Rahim. Umur 62 tahun. Bulan 3 nanti 62 tahun, tutup 62 tahun. Asal Kuala Kerai, Kelantan dan menetap di Pantai Dalam sejak dari awal 80. Maknanya dah 41 tahun duduk KL. Makcik Zah sama muda dengan Kak Ni lah. Mungkin lah. Saya lahir tahun 59. Betul lah, tahun 59. Okey, silakan Kak Zah. Makcik Zah. Saya nak cerita macam mana. Saya kalau nak ikutkan zaman kecil-kecil dulu, masa saya mula belajar mengaji ni lebih kurang umur 7 tahun. Itu pun atas inisiatif nenek saya, sebab saya duduk dengan nenek. Saya maknanya mak dah tak ada, saya tinggal dengan nenek. Jadi nenek yang paksa mengaji. Kalau dia tak paksa mungkin saya langsung tak kenal lah. Sebab itu pun dalam nenek paksa pun kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi. Ada je alasan. Dan ponteng je. Tapi satu je saya ingat, nenek saya kata sampai sekarang saya ingat, kalau tak mengaji, tua-tua besok akan menyesal. Jadi saya ingat dia kata macam tu. Tua besok akan menyesal. Dia kata jangan jadi macam dia lah, sebab orang zaman dulu kan tak mengaji macam tu. Jadi tu yang dia paksa sangat, dia beletih hari-hari tak tahan nak dengar dia beletih, saya pergi mengaji. Itu pun masa tingkatan 3 barulah saya habis mengaji. Habis. Tingkatan apa? Tingkatan 2? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Habis dengan mengaji tu dulu dengan mengaji dengan nenek ke mengaji dengan mengaji dengan guru. Biasalah guru kampung kan. Petang baru mengaji sebab dia orang balik kerja, balik menoreh, barulah start nak mengajar. Dan guru-guru dulu maknanya saya rasa dia tak ajarlah tajwid. Mungkin dia pun tak tahu kot tajwid, tak ajar tajwid, tak ajar dengung, tak ajar apa-apa. Maknanya dia cuma cakap kalau panjang pun tak adalah 2 harakat ke 4 harakat ke. Jadi maknanya kita main baca je. Asal bunyi panjang-panjang je lah. Ada panjang sikit, dengung pun tak entah ke mana. Saya itulah. Lepas tu sampailah saya dah bekerja tu, saya rasa saya baca jugalah Quran sendiri-sendiri pun saya rasa tapi benda-benda macam tu tak tahu juga. Tapi saya sebab masa kerja duduk KL, biasalah nak masa tu, yelah kalau kita nak kita boleh cari masa. Kalau kita nak, tapi masa tu dah pergi kerja, subuh-subuh dah keluar, balik pun dah malam. Maknanya balik rasa letih. Jadi tak, kalau tu malam je lah ada kalau kita nak mengaji. Sampailah. Jadi maknanya macam masa untuk mengaji tu kita tak cari. Sampailah saya dah dekat nak pencen, saya rasa saya kena mengaji. Kejap Encik Zam. Masa kerja tu kan, Makcik Zam dalam keadaan tak berapa mengaji pun ada tapi tak berapa. Apa ujian Makcik Zam lalui semasa tak mengaji tu? Maksud Ustaz macam mana ujian? Ujian biasanya
yang biasa Makcik Zam dengar kan, orang yang tak mengaji ni biasa akan ada ujian-ujian hidup dia. Ada ke Makcik Zam macam tu? Ujian hidup. Ujian hidup serabut ke, tak tenang ke? Itu saya rasa saya tak tahulah sebab dah masa kalau dulu tu sebab saya ni jenis orang yang tak kisah je kan. Cumanya masa saya ni masa dulu selalu sakit. Saya sakit. Saya pernah masuk ward tapi doktor pun tak tahu penyakit saya. Dia tak boleh nak cakap. Saya sakit. Saya pun tak boleh nak cakap dengan orang macam mana saya sakit. Nak kata sakit kepala tak, tapi saya sakit. Jadi doktor pun tak tahu sampai hantar pakai jiwa. Saya marah kat doktor. Saya kata saya bukan gila. Doktor kata bukan. Dia kata awak ada masalah. Saya tak ada masalah. Jadi saya sakit tu sampailah berlarutan sampai buat x-ray kepala, takut saya ada ada tumor semua. Tapi sebab kalau saya datang sakit tu saya tak boleh nak cerita dengan orang. Kalau dalam aircon, saya duduk dalam aircon pun saya boleh berpeluh. Boleh apa? Boleh berpeluh. Maknanya berpeluh badan saya duduk dalam aircon boleh berpeluh. Jadi penyakit tu orang kata tak cakap normal tapi dia tak tahu sakit apa. Macam tu. Dia tak tahu. Doktor pun tak boleh nak trace penyakit. Sampai doktor cakap saya pergi doktor swasta lah. Doktor swasta yang mungkin dia tu ada orang ada tu agama sikit. Dia cakap pergi kena ubat cara kampung lah. Dia kata pergi cari macam ustaz ke. Sampai dia cakap macam tu dengan saya. Okay. So daripada benda yang kata tak tahu sakit apa tu, tak terdetik ke nak mungkin aku kurang baca Quran ke, tak terdetik benda tu? Tak Ustaz. Memang tak terdetik ke ayah aku ni. Tak, sebab rasa tak apalah dah kalau sakit lah kan. Makan ubat macam itulah kan. Jadi tak pernah terdetik pun di hati rasanya macam tu. Sampailah dekat saya nak pencen, saya kata aku ni tak boleh macam ni. Aku ni tak tahu nak ngaji, tapi nak mengaji rasa malu sebab kita rasa kita dah tua, benda tak pandai kan. Saya kata tak, macam mana. Sampailah satu tahap tu saya nak pergi mengaji, yang dekat KL tu ada tempat mengaji, saya nak pergi mengaji, tapi saya kata sebelum saya pergi mengaji tu, sebab mengaji depan ramai-ramai, jadi mesti kita malu. Kita tak pandai. Jadi sebelum aku pergi mengaji tempat tu, kata aku kena cari dulu. Aku kena kurang-kurangnya tahu tajwid. Ada basic lah. Jadi saya kata macam tu. Kata macam mana nak ngaji? Macam mana nak sebab di KL banyak tempat mengaji, tapi sebab saya bukan tak ada lesen ada, tapi saya tak berani. Jadi saya tak berani nak bawa kereta. Jadi bila naik kenderaan awam, maknanya susahlah. Kalau siang hari boleh lagi, tapi kalau malam memang saya tak beranilah. Macam Makcik Zai dulu pergi kerja naik apa? Naik train, naik bas. Oh, Makcik Zai kerja apa? Saya kerani dekat last kali saya kerani dekat Kementerian Kerja Raya. Tak adalah jauh. Maknanya saya naik train dalam RM2 Jalan Tambang. Sebab saya naik train daripada Pantai Dalam ke Bank Negara. Lepas tu saya jalan kaki. Oh, memang orang kata tak berani bawa kereta daripada dulu lagi lah. Tak berani. Oh, ada kisah-kisah ke memang? Tak ada kisah, tapi saya tak berani sebab lesen ada? Lesen ada. Tu pun lesen sebab saya tak pernah terfikir nak beli kereta. Daripada saya mula-mula saya tak pernah terfikir nak beli
kereta. Jadi saya takut. Memang saya takut. Okay, so lepas pencen tu nak pergi mengaji, rasa malu. Lepas tu cuba cari orang yang boleh mengajar basic. So macam mana tu? Lepas tu saya ni boleh dikatakan walaupun saya dah pencen, saya ni aktif. Saya ni jarang, kadang-kadang ada je kerja yang saya buat. Saya aktif lah. Maknanya saya bukan duduk kat rumah je. Jadi saya pun satu hari tu saya tanya orang dekat perumahan saya ni, kat flat saya. Lepas tu dia cakap dia boleh mengajar. Dia boleh mengajar ngaji. Jadi saya pun pergi ngaji dengan dia tu. Dia maknanya, tapi dia bukan ustazah lah, cuma dia pandai lah pada saya lah. Kita kata dia tahulah tajwid, dia boleh lah ajar tajwid saya, dia boleh lah ajar dengung semua. Sebab dia belajar. Lepas tu saya pun belajar dengan dia. Tapi saya rasa tak boleh. Saya kata, lepas tu saya dalam sudah ada kerja, saya duduk main Facebook, saya terjumpa dengan ustaz dalam mengajar melalui online. Jadi saya ikut dia. Dia ajarlah tajwid semua. Saya ke ustaz mana? Ustaz lain. Ustaz lain. Lepas tu dia ajarlah, ajar. Lepas tu saya kata, tapi dia selalu cakap, walau macam mana pun kena berguru, kena cari guru. Dia kata dia cuma perantaraan macam ni je. Dia kata tak boleh. Dia kata sebab dia tak dengar. Dia cuma ajar tapi dia tak dengar. Betul ke tidak cara kita sebut. Dia kata jadi dia kena berguru. Dia kata kita mengaji kena berguru. Walau macam mana pun kena berguru, cari guru. Siapa kalau boleh share lah? Ustaz Washkor ni, kawan ustaz juga. Kawan ustaz. Jadi dia memang selalu suruh berguru. Jadi saya pun dia betul lah, sebab kita dengan dia tu macam teori. Praktikal tak ada kan, teori. Lepas tu masa PKP, ialah ramai kawan-kawan Facebook yang ikuti, yang follow dia tu pun follow ustaz. Kan follow ustaz, lepas tu bila dia orang follow, dia orang share. Bila dia orang share, jadi keluarlah dekat tu saya. Lepas tu saya tertengok yang Ustazah Fatihah. Saya tengok, saya pun tengok, saya kata, menarik ni. Saya pun ikut dia dalam dalam seminggu, 2 minggu. Saya kata, saya tengok, ada nombor telefon. Saya terus telefon. Saya hantar WhatsApp. Saya tak telefon, saya hantar WhatsApp. Saya kata saya nak mengaji lah. Lepas tu Ustaz Allah telefon saya, tanya saya. Lepas tu saya tanyalah berapa bayar. Lepas tu Ustaz Allah cakap lah semua-semua. Lepas tu dalam hati saya ni pencen bukanlah banyak, sikit. Tapi kata tak apalah. Mungkin kata Tuhan tu akan bagi rezeki ikut lain. Dengan Makcik Zai, kalau saya tengok ni telefon ni 17/7/2020. Makcik Zai ada hantar mesej nak belajar mengaji online macam mana? Lepas tu bila saya tanya harga, lepas tu tanya berapa kena bayar, saya pun termenung juga rasa sebab duduk KL tahu je lah kan macam apa. Tapi kata tak apa, Tuhan tu maha kaya, kata sebab ini ilmu dia, kata mungkin dia akan boleh bagi rezeki ikut lain, dia akan mencukupkan apa yang tak cukup kan. Lepas tu saya pun kata okey lah, saya janji dengan Ustaz lah, saya kata okey, saya akan bayar. Saya kata lepas tu, tapi bila saya cakap dengan kawan saya kata mahal. Dia kata mahalnya mengaji. Saya kata tak apalah, sebab kata aku tak pandai. Jadi kata aku tak pandai, mungkin kata dengan cara ni je kata aku boleh pandai. Aku tak pandai mengaji, kata aku boleh pandai mengaji. Adalah kawan-kawan saya seorang dua kata mahal. Macam Makcik Zai nak tanya jugalah, kata sebelum pencen tu, kenapa Makcik Zan ada perasaan aku tak boleh macam ni, aku kena mengaji? Kenapa ada perasaan? Rasa ingat arwah nenek pesan dah, dia kata, dia cakap
Dia cakap akan menyesal satu hari. Itu saya fikir memang pun tapi kata memang punlah menyesal lah sebab kita tak tahu, tak pandai ngaji ni. Sebab bila kadang-kadang tu kan kalau dalam puasa dekat office kan kita akan buat Tadarus. Tadarus. Kita buat tadarus ramai-ramai tu kan. Jadi bila dengar orang lain baca, dia ada dengung, dia ada panjang, dia ada tajuk. Jadi sedap je kita dengar. Tapi bila kita baca macam tu kata. Jadi kadang-kadang kita rasa malu. Nak tadarus tu kita rasa malu. Sebab kita rasa kita kurang kan. Kita kurang daripada orang. Jadi tu saya kata tak boleh. Aku kena belajar. Tapi perasaan malu tu. Tapi bila dah entah macam mana bila jumpa dengan yang rancangan Ustazah Fathiah tu, saya buang malu. Jadi saya buang terus hilang, saya buang malu. Saya kata tak apa, saya nak ngaji. Dia macam mana tiba-tiba boleh buang tu. Itu pelik juga kan. Macam mana boleh buang tu? Sebabnya rasa tak mungkin ada satu perkataan yang Makcik Zain dengar daripada Ustazah ataupun something yang menyebabkan tiba-tiba aku buang sekejap malu sekejap. Tak buang malu sebab saya kata kita ni tak sudah. Tua, memang tua tapi tak apa sebab orang kata biar lambat. Jangan tak ada langsung. Jadi tu yang saya pegang biar lambat. Jadi kita belajar. Jadi saya fikir dalam diri saya kata mudah-mudahan aku belajar, aku akan mati dalam belajar. Allah. Aku nak mati dalam belajar. Jadi kalau Tuhan panjangkan umur, mudah-mudahan boleh jadi macam Rosani, boleh hafal Quran kalau panjang. Itu yang saya azam. Lepas tu satu soalan untuk Makcik Zan kan. Makcik Zan cerita tadi kata ada orang kata mahal dan Makcik kata tak apa. Makcik Zan kata tak apa. Mungkin ini aku korbankan sikit kan. Okay, so daripada benda yang Makcik Zan korbankan, apa benda yang something yang Allah dah bagi nampak hasil tu? Maksudnya kesan dalam hidup, rasa macam aku dah yakin baca Quran ke, apa benda-benda yang dapat? Yang apa tu yang bukan pasal Quran. Kalau pasal rezeki saya rasa sama je, cukup je. Walaupun 300 sebulan saya bayar untuk mengaji tu, tapi masih juga sama. Masih juga saya boleh juga makan macam yang sama, saya boleh juga berjalan, saya boleh semua-semuanya. Tak ada perubahan. Jadi kan yang 300 ringgit sebulan tu, tapi benda yang tak ada juga perubahan, masih juga tu. Kata Tuhan tu Maha Kaya, dia mencukupkan apa yang tak cukup. Maksudnya orang kata tak tahu macam mana datang benda lain tu. Maknanya ada je kan, cukup je. Lepas tu kalau pasal mengaji ni, jadi sebab Ustazah Najwa pun cakap makcik kena banyakkan baca untuk apa tu yang untuk kita itulah untuk lancarkan ni dah kita kena banyak membaca yang kita buat wasiat untuk tu kan. Lepas tu saya pun ikutlah dia baca. Lepas tu mula tu saya baca sebab saya baca satu muka macam tu je. Lepas tu dia kata makcik kena tetap lah, dia kata nak baca berapa satu hari je. Maknanya maintain je lah kan. Lama-lama saya pun fikir, saya cakap dengan dia, saya kata makcik berazam dalam 4 bulan makcik nak khatam. Nak khatam. Dalam masa apa? 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan maksudnya lebih kurang 5 muka surat sehari lah.
Jadi makcik kata sebabkan kita target setahun yang bayar 300 tu setahun kan. Jadi setahun kan. Jadi makcik kata dalam masa setahun tu kalau boleh nak 3 kali kata. Oh, insya-Allah dapat. Macam Makcik Zam kira beruntung lah. Macam Makcik Zam, kenapa kita Al-Mukhlisin sebenarnya tunjuk Riza ataupun tunjuk kisah inspirasi. Kalau perasan banyak yang saya tunjukkan ni bukan sebab apa. Sebab dia punya kesungguhan dicampur dengan dia belajar dengan saya. Jadi sekarang ni kita nak tunjuk, sebab tu kita buat kisah inspirasi ni, nak tunjuk lagi kepada orang lain lagi apa lagi inspirasi. Jadi Makcik Zam sebenarnya beruntung. Sebabnya satu, Makcik Zam dah mula ada azam matlamat untuk hafal Quran, satu. Yang keduanya Makcik Zam beruntung sebabnya Makcik Zam berguru dengan orang yang hafal Quran. Ustazah Najwa dia hafizah, dia hafal Quran 30 juz. So insya-Allah dia aura yang dia hafal tu akan turun dekat Makcik Zam insya-Allah. InsyaAllah. Dan last yang saya nak Makcik Zam boleh kongsikan tips ataupun nasihat untuk diri sendiri dan sahabat-sahabat yang berada dalam dan juga untuk orang lain. Silakan. Saya mudah-mudahan saya ni nak supaya saya ni istiqamah dengan belajar Al-Quran, maknanya supaya saya ni istiqamah, saya tak adalah mudah-mudahan saya akan berterusan belajar sampailah saya mati. Sebab saya dah cakap tadi kalau boleh saya nak mati dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan saya minta Tuhan Tuhan bukakan hati dia orang, lembutkan hati dia orang supaya dia orang pun akan belajar Al-Quran macam mana saya belajar. Dan mudah-mudahan dia orang pun terdetik di hati nak belajar bersama-sama saya. InsyaAllah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, macam benda yang Makcik Zam sedang tulis sekarang ni, wasiatku untukmu kan? Okay. So wasiatku untukmu tu itu di antara benda yang Makcik Zam akan tinggal lah. Zizah akan tinggal. So dia orang akan nampak berapa yang Makcik Zam baca. So nanti boleh tulis apa yang Makcik Zam nak bagi tahu dekat dia orang. Okay, so kalau diberi peluang, diberi rezeki untuk hafal 30 juzuk Makcik Zam, adakah Makcik Zam akan sahut cabaran tu kalau diberikan rezeki lah? InsyaAllah saya akan cuba. Saya akan cuba. Tu saya kata kalau minta Tuhan panjangkan umur saya supaya saya boleh sampai ke situ. Dan saya minta Ustaz doakan saya supaya saya sentiasa istiqamah, supaya saya terang hati. InsyaAllah Kak Cik Zam. Saya doakan apa yang Makcik Zam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dimurahkan rezeki insyaAllah. Saya rasa macam nak panggil Ustazah Najwa untuk komen sikit pasal Makcik Zam. Silakan Ustazah Najwa kalau dia ada. Ustazah Najwa. Okay, Alhamdulillah. Tahniah Makcik Zam. Sebab saya dengar perkongsian Makcik Zam, sebab kadang-kadang bukan kadang-kadang, honestly lah, saya kata jujur, apa yang saya dengar pada malam ni tak semualah. Ada sebahagian yang saya pertama kali dengar. Dah rasa nak menangis jugalah sebab sikit. Dan saya rasa macam apa yang Makcik Zam lalui itu adalah satu rezeki, satu perasaan nak belajar tu pun adalah satu, kita kata, hidayah daripada Allah. Kita kata hidayah ni untuk semua orang. Allah dah bagi pada semua orang, tapi siapa yang sambut hidayah Allah tu? Dan saya kata bila Makcik Zam cerita macam mana Makcik Zam rasa nak baca Quran, rasa nak melazimi Quran tu sendiri, itu kita kata Makcik antara orang yang terpilih. Allah dah pilih untuk melazimi Al-Quran, untuk berdamping dengan Al-Quran.
Jadi saya boleh kata macam ni lah. Makcik banyak kali ulang tadi kan. Makcik Izzah banyak kali ulang tadi. Makcik Izzah kata saya nak baca Quran supaya saya meninggal nanti pun dalam keadaan saya belajar Quran. Dan saya aminkan doa tu sebab saya nak saya pun macam tu juga. Saya nak kita semua macam tu. Dan saya boleh katakan saya sebagai saksi, saya mengajar Makcik Izam. Makcik Izam dia hantar homework dia pukul berapa tahu tak? Okay, dia hantar homework pada saya pukul 4 lebih, pukul 5 pagi. Pukul 4 pagi, 5 pagi dia hantar homework pada saya dan saya rasa itulah antara kesungguhan yang Makcik Izam tunjukkan. Dia belajar Quran bukan main-main. Dia belajar Quran memang dia nak pandai Quran dan saya nampaklah perubahan pada dia punya kita kata pencapaian bacaan tu sendiri. Saya nak tergelak juga bila makcik guna perkataan apa? Biar lambat daripada tak ada apa-apa kan. Itu pun perkataan yang saya suka guna. Saya rasa macam serasi pula saya dengan Makcik Izzah ni kan. Maksudnya betul. Kita buat sesuatu benda tu daripada kita tak ada apa-apa, baik kita mulakan. Biar lambat. Selagi mana Allah bagi ruang masa, selagi mana Allah bagi ruang kesempatan duit, masa, kesihatan, kita teruskan belajar insyaAllah. Jadi saya doakan insyaAllah. Doakan juga untuk saya sendiri, doakan sama-sama lah. InsyaAllah Makcik Zam dan juga semua student Al-Mukhlisin diberi rezeki oleh Allah untuk baca Quran dengan baik, untuk hafal Quran dengan kita kata insyaAllah 30 juzuk tu. Kalau tak sampai 30 juzuk pun kita kata at least niat tu ada. Kan hadis sahih ada kata kan, kita niat satu benda, satu pahala. Kita buat benda tu Allah bagi 10 pahala. Jadi niatkan aku nak hafal Quran 30 juzuk insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sedikit kita kata saya sendiri pun terkesan lah dengan perkongsian Makcik Izzah malam ni. Ingatkan kita kata nak inspirasi pada student kan. Saya sendiri pun terkesan. Kiranya memang saya boleh katakan insya-Allah ini adalah perkongsian yang paling ikhlas daripada Makcik Izzah insya-Allah. Okay, semoga berjaya Makcik Izzah dan juga yang lain insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Tazah Putri untuk sesi doa. Terima kasih Makcik Nurizam, terima kasih Ustaz Zul dan terima kasih Ustazah Najwa. Masya-Allah. Makcik Nurizam sendiri berguru dengan saya secara Facebook Masya-Allah. Inilah pertama kalilah saya dengar ni cerita Makcik Izam tadi dan apa pun saya kira kita pun kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara Allah nak jemput hidayah tu masuk pada diri kita ni. Kita tak tahu macam mana cara Allah nak jemput. Berbagai-bagai cara kan, kadang-kadang saya pun kita sendirilah kadang-kadang kita pun tak tahu. Tapi alhamdulillah Allah dah beri kita hidayah dan letak kita dalam circle yang kita kata circle Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam circle ini ataupun dalam suasana ini, dalam kumpulan ini yang mudah-mudahan insya-Allah menjadi saksi, menjadi bukti kesungguhan kita nak bersama-sama dengan Al-Quran sampai bila-bila. So terima kasih Makcik Zain, mudah-mudahan perkongsian tadi kita ambillah something, ambillah sesuatu yang boleh kita menjadi pendorong diri kita supaya macam mana semangat yang Makcik Nurizam ada tadi, kita pun nak buat benda yang sama insya-Allah. Dan sekadar itu dulu untuk sesi malam ini, mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang tak disangka-sangka ni, macam Makcik Nurizam sebut tadi, rezeki rasa cukup. Rezeki inilah kita kata rezeki yang Allah atur ni sangat cantik. Kita pun kadang-kadang di luar fikiran kita, di luar jangkaan kita, di luar pengetahuan kita. Itu yang dipanggil rezeki. Baik dari segi rezeki kewangan, rezeki ilmu, rezeki masa, sama-sama kita minta dengan Allah supaya Allah kekalkan kita dalam keadaan orang kata pun sentiasa mudah-mudahan kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka tu. Kita antara orang-orang yang menerima rezeki yang tak disangka-sangka tu insya-Allah.